Tes, tes, tes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda semua. Bertemu kita dalam sesi iSaham Live yang ke-15. Okey. Dan bersama dan dalam sesi hari ini kita ada banyak persoalan-soalan seperti biasa yang akan dijawab. Sebelum kita jawab soalan-soalan ni, kita ambil dulu soalan-soalan daripada yang datang awal sebagai orang kata special lah sebab datang awal. Okey. Soalan yang pertama untuk yang datang awal ialah Assalamualaikum coach. Tak pergi bercuti ke? Dia kata dia nak suruh kita pergi bercuti iSaham ni kalau ikutkan kita tidak akan bercuti lah untuk anda semua. Jadi anda lah yang bercuti. Kerja kami ialah untuk bagi anda dapat lebih banyak cuti So macam mana anda dapat banyak cuti lagi? Dengan belajar ilmu-ilmu ilmu-ilmu saham dan sebagainya. Buat duit berbanyak dan pergi cuti lah boleh pergi cuti. Dipersilakanlah masing-masing Okey. Soalan yang seterusnya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Untuk saya kemerdekaan yang paling penting ialah kemerdekaan dalam keuangan iaitu merdeka keuangan. Okey, ramai yang nak apa yang dipanggil sebagai kebebasan keuangan ataupun financial freedom tapi sebenarnya financial freedom ni kalau nak dapat dikecapi ni sebenarnya macam memang orang kata apa kadang-kadang tak realistik sangat tapi financial independence kemerdekaan kewangan itu ialah satu benda yang possible so financial independence more important than financial freedom. Okay, alright. Soalan seterusnya. Salam. Okay, Waalaikumsalam. Apa beza antara apa beza MA dengan EMA? Apa kelebihan antara keduanya dan bila masa nak guna keduanya? Okay, sesi ni kita bincang dalam technical advance. Okay, the basic ialah satu tu dua tu formula lain tetapi lebih kurang sama. Kelebihan sebenarnya tidak ada satu yang lebih daripada yang lain secara spesifik. Maknanya kalau kita nak kata, okay, kalau kita nak tengok saham Great Tech sekarang, okay, nak pakai MA, tidak ada satu yang lebih daripada lain, melainkan kalau kita ada buat kajian, itu pun dia tidak akan khusus kata MA is better than EMA. Tidak ada seperti itu. Okay. So in short, lebih kurang sama. Jadi kalau ada kata pakai MA ke pakai EMA, pakai je mana-mana, dua-dua bagus. Okay, kalau pakai MA pun dah lebih baik sebenarnya. Kalau tanya saya pakai MA lebih baik. MA ni nak bagi pening kat kita sahaja. Okay. Alright.
Bila masa nak guna yang tu panjang. Kalau topik panjang saya try skip. Hari ni saya nak cuba belajar sesuatu dalam hari ni punya topik. Matlamat saya ialah selama ni kalau saya jawab kadang-kadang satu soalan tu panjang dan kadang-kadang benda ni redundant dengan kelas yang kita bagi. Jadi ada masa kita ada sesi. Jadi ada setengah orang yang dah join sesi-sesi air saham. Dia jadi, alamak aku dah belajar ini. Lepas tu ulang balik. Tak kena. Ada setengah yang memang ada dalam sesi lain. Saya akan directly bagi tahu ini dalam sesi lain. Saya try nak bagi. Ini, ni. Saya nak pendekkan jawapan saya pada hari ini. Itu matlamat saya lah pada hari ini. Okey, sebab sesi kita sepatutnya 40 minit saja. Jadi 3.5 sehingga 4.10. Jadi kita try pendekkan sebaik mungkin. Alright. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Boleh komen indeks ke tak? Okay, komen indeks saya rasa ada juga yang nak tanya tadi. Hilang dah soalan. Apakah pandangan tentang pasaran saham sekarang? Okay, ada potensi. Jadi saya jawab selepas inilah. Semoga sihat walafiat. Alhamdulillah. Salam Merdeka tim Air Saham ya. Salam Merdeka. Ya, bagi 10 saat. Okey. Apa beza limit dengan stop limit? Okey. Alright, saya rasa kita nak kena start dah ni soalan last. Saya jawab daripada audience. Sebab apa kita nak fokus kepada soalan yang ditanya yang ada vote. 390 vote soalan. Okey. Limit dengan stop limit. Soalan itu tengah merujuk kepada platform. Okay, platform. Jadi kalau kita buka platform, bila kita nak tekan buy atau sell. Okay, buy normally orang akan guna buy biasa. Buy biasa maknanya limit. Okay, maknanya biasa ni limit. Limit ni yang biasa. Semua soalan dia apa beza limit dengan stop limit. Okay, sama juga dengan sell. Okay, so apa beza sell limit dengan stop limit? Okay, limit ialah kalau kita nak beratur. Maknanya saya nak jual GHM pada harga RM1.72. Sekarang harga RM1.69 ni last. Saya akan guna limit. Stop limit saya akan jual kalau harga dia jatuh. Okey. Dua benda berbeza. Harga sekarang RM1.69. Kalau saya nak jual bila harga dia naik ataupun saya nak beratur. Okey. Saya nak beratur. Saya guna limit. Okey, guna limit. Ataupun kalau saya nak bagi match terus lah. Maknanya sekarang RM1.69 saya nak bagi jual terus RM1.69 atau RM1.68 mengikut keadaan semasa saham tu. Harga semasa lah. Okey. Guna limit. Baik nak bagi match terus ataupun nak jual tinggi sikit. Kalau kita nak jual rendah. Orang kata pelik ni kenapa jual rendah? Sebab strategi saham lah yang ada benda tu. Iaitu saya nak jual kalau harga dia jatuh daripada harga sekarang. Maknanya let's say JHM RM1.69. Jatuh ke RM1.65 saya nak jual. Okay. Yang tu kita gunakan stop limit. Itu beza dia. Okay. Cara nak guna limit atau stop limit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh type saja aisaham.my/stop tolak limit. Kat situ ada cara penggunaan. Saya akan letakkan di ruangan komen sebentar menggunakan phone. Okey, stop. Okey. Sekarang ni saya boleh jawab soalan-soalan yang kita flow kita ialah saya akan jawab soalan-soalan di sini. Okey. Kita start secara officialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat bercuti dan selamat hari kemerdekaan, bakal hari kemerdekaan Isnin ni kepada anda semua. Okay. Terima kasih kepada semua yang join pada hari ini, seramai 200 plus setakat ni. Dalam sesi first kali mungkin ada orang yang baru dan mungkin ada yang lama dan sebagainya. First kali secara pendahuluannya, iSaham Live, sesi iSaham Live ialah sesi Q&A secara matlamat dia mingguan. Mungkin kita kadang-kadang skip, ada minggu tak buat dan sebagainya, secara mingguan. Okay. Bertujuan untuk kita nak jawab persoalan-persoalan beginner. Yang pertama soalan-soalan supaya yang beginner boleh settle dalam saham, soalan-soalan umum dan soalan-soalan yang tidak difokuskan di dalam kelas. Okay. Yang tidak difokuskan dalam kelas. Dan satu lagi soalan yang tidak ditanya sebelum ni lah. Banyak juga dalam poll ni tanya soalan yang sama. Jadi kat situ jadi redundant. Takut ada yang datang kata alamak ni dah jawab. Jadi takut makan masa dekat situ. Okey. Sesi ni ialah percuma. Cuma in return sebab sesi ni ialah percuma. Jadi saya nak minta tolong few things sahaja. Yang pertama ialah
jangan gunakan method ataupun sesi apa orang kata grup ni, sebab kita buat grup ni sharing percuma, janganlah gunanya sebagai iklan. Ada yang nak buat iklan dan sebagainya. Dari tempat lain, kalau ada iklan memang dia akan ganggu flow. Saya akan stop 5 minit video kalau ada iklan. Saya akan stop dan saya akan remove dulu iklan. Kita akan ban dari semua grup dan apa semua yang ada related. Kita kena buat macam tu lah. Jadi dia akan ganggu flow yang lain. Jadi sebelum nak iklan, fikir dulu kawan-kawan yang lain. Uh, Sama juga dengan kita ada syarat lain sikit lah. Kita minta untuk kita terus semangat untuk sesi ni. Bagilah 5 like sekurang-kurangnya di Facebook page Ais Saham. Mana-mana post lah di Facebook page Ais Saham. Tekan like. Dan juga janganlah ada unsur negatif lah dalam grup ni. Supaya kita boleh keep the positivity. Hormat antara satu sama lain. Jangan bergaduh, berbalah. Termasuk jangan menggunakan emotion negatif. Kadang-kadang ada dia tak setuju dengan kawan-kawan mana ke, dia tekan butang angry dan sebagainya. Kita kalau sesiapa yang tertekan, kita akan minta tukar. Kalau dia tidak tukar, kita akan remove daripada grup ni dan juga semua grup Ais Saham. Okey. So sila take note tentang perkara tu kerana boleh mengganggu flow. Okey. Dalam sesi Ais Saham Live, kita akan ambil soalan dia, kita akan ambil daripada ruangan poll yang kita sediakan setiap kali kita nak buat sesi. Sebagai contoh, yang ni yang Ais Saham Live 9, ni dah lama dah. Okey. 10 kita akan ambil vote. Okey. 11 kita ambil vote. Ada 84 vote soalan-soalan ni. Ini sesi yang ke-12. Ada vote-vote dan sebagainya. Ini sesi ke-13. Sesi ke-14 minggu lepas. Dan yang ini ialah sesi hari ini. Sebanyak yang nombor 1 ni sebanyak 390 vote. Kita akan tumpukanlah fokus kita kepada soalan yang banyak vote. Okey. Tanpa buang masa, kita mulakan soalan yang pertama. Okey, sebelum tu sebab ada yang letakkan di ruang komen juga, saya tidak akan tengok ruang komen. Bukan tidak akan tengok, minta maaf. Saya tidak akan jawab any soalan daripada ruang komen sebab kita hormat orang yang dah tanya di ruangan poll ni. Tetapi saya mungkin akan tengok follow up. Kalau let's say lah soalan yang related dengan ni sikit-sikit berkaitan, yang tu ada, maknanya kita ada interaction dekat sini. Okay. Contohnya goreng apalah ni kan, goreng pisang ke apa. Saya jawab. Okey. Tanpa buang masa, kita jawab soalan yang pertama. Okay. Sesi Ais Saham live yang ke-15. Soalan yang pertama. Bagaimana cara untuk kesan kaunter yang digoreng? Okay. Dan kita nak ikut sekali. Okay. Alright. Yang pertama kita kena faham, yang perlu kita faham ialah tidak ada orang yang betul-betul boleh tahu apa yang, okey macam ni, dia tidak ada pengumuman lah. Contohnya syarikat A goreng saham ni apa-apalah, ataupun A goreng saham XOX. Tak ada orang tahu sebab dia tidak umumkan. Jadi kalau nak kesan, tak ada cara, banyak tak boleh nak kesan dia betul-betul goreng ke tak, sampailah gorengan tu dah berlaku. Bila dah goreng, dah nampak contohnya, bila benda tu dah jelas berlaku. Ini contoh saya nak tunjuk apa yang pernah berlaku. Ni bukannya yang sekarang. Saya nak tengok apakah yang pernah berlaku sebelum ini. Ni contoh. Okey. Sekejap, bagi saya 10 saat untuk tengok ada ruangan apa. Oh, okey. Okey. Alright. So kita hanya tahu benda ni digoreng selepas benda tu dah berlaku macam ni. Maknanya dia dah goreng, dia dah jatuh, baru tahu rupanya goreng. Kita tak akan tahu bila dia naik tu sama ada dia digoreng ke tak waktu dia naik. Okay. Of course kita boleh katalah. Contohnya, kenapa kita kata dia kena goreng waktu tengah naik? Sebabnya ialah counter ni bukannya ada apa-apa bisnes ke apa semua. Okay, betul. Tapi mungkin company ni ada bisnes juga. Kita tak tahu pada masa akan datang company ni, pada sekarang ni mungkin company ni dah already have some progress of future value. Maknanya projek ke apa semua. Kita tak boleh tahu sebelum benda tu berlaku. Maknanya kita hanya tahu dia goreng hanya lepas dia jatuh. Okay. Maknanya kalau ini pun kita assume. Kita assume je. Okay, so yang tu tak ada orang tahu. Okay, tapi apa yang kita boleh tahu kalau kita nak elakkan benda macam ni? Contohnya kalau kita nak elakkan terus. Okay, macam ni kita nak tahu
sifat-sifat counter yang mudah digoreng. Itu boleh. Maknanya kalau kita nak tahu sama ada dia digoreng kita tak boleh. Tapi kalau kita nak tahu counter apa yang mudah digoreng. Yang ni boleh. Counter yang mudah digoreng ialah apa? Mudah digoreng ialah first kali apa maksud goreng Apa maksud goreng? Maksud goreng ialah apabila counter tersebut dia dinaikkan harga tapi selalunya bukannya dinaikkan harga oleh para pelabur. Kenaikan harga tu bukannya ialah mana contohnya beli harga naik, tidak. Kenaikan harga pada saham yang digoreng tu selalunya ialah ditolak oleh diorang tu sendiri. Maknanya contoh. Kenaikan harga saham dekat sini boleh jadi semua yang naik ni bukannya daripada pelabur semua, tetapi ialah daripada for example tukang goreng ni A beli daripada B. A beli daripada B. Imagine macam ni lah. Ada individu atau komplot yang mempunyai bagi saya 10 saat Okey, kita teruskan sesi kita pada hari ni. Kejap. Zikri datang. Okey. Sambung topik goreng tadi. Maknanya individu, let's say ada satu group gang, let's say dia ada duit 10 juta. Dia ada 20 juta. Apa yang dia buat ialah dia ada 20 juta, dia ada 10 CDS. Mungkin ni contohlah benda yang boleh berlaku, benda yang boleh buat. Ada banyaklah kalau kreatif macam-macam lagi boleh buatlah. Orang yang sama ataupun group yang sama, A dia beli saham daripada B. Jadi harga naiklah. Contoh. Kita ambil saham apa-apalah, contoh JHM ke apa semua. Lah yang hot sekarang apa index ke kan contohnya. Kita nampak beratur ni macam orang betul beratur ni. Betul ni orang beratur. Tapi boleh jadi orang yang sama beratur, 10 CDS yang sama, dia tekan nampak jadi cantik macam ni. Kita punya beli tu sikit je sebenarnya. So bila dia tolak dia boleh rasa dia nak tolak lah harga hari ni, dia tolak, dia tekan, tapi sebenarnya dia bukan beli daripada pelabur ni, dia tekan daripada dia sendiri. Boleh benda tu boleh berlaku. Jadi first kali apa maksud goreng? Itu maksud goreng maknanya satu ialah penipuan lah, ataupun goreng orang cakap juga apa-apa saham naik pun orang kata goreng, tapi saya nak fokuskan goreng yang tipu lah, yang memang goreng bagi hangitnya. Yang tipu punya goreng So tipu punya goreng ialah apabila orang yang sama beli daripada orang yang sama. Group yang sama. Tapi kalau orang tu nak goreng, macam mana dia nak goreng? Maknanya dia boleh tak goreng, let's say kita ambil Tenaga Nasional, senang tak nak goreng? Dia ada benda yang senang goreng dan ada yang susah nak goreng. Tenaga Nasional. GOB, tadi ada yang letak kat ruang komen. Senang tak nak goreng? Ini, senang tak nak goreng? Cara nak tengok senang atau tak nak goreng, ialah kita tengok kepada market capitalization. Pasal apa? Market capitalization ni yang menunjukkan, kita tengok bawah ni ni 280 juta. 280 juta, dia menunjukkan kalau katakan operator ataupun sindiket nak goreng, ataupun tukang goreng lah nak goreng, lagi tinggi market cap, lagi susah dia nak goreng. Lagi susah dia nak goreng. Satu lagi benda yang kita kena buat juga sebenarnya macam ni. Kita tak boleh guna market cap semasa ini, saya cuba buat jugalah. Nanti insyaAllah saya akan try tambahkan satu lagi. Nanti sebenarnya saya punya plan nak buat, nak adakan dekat sini ialah dia punya summary terus, mudah goreng ke tak. Kita tak boleh guna market cap semasa juga sebab dia dah naik harga. Kita kena guna the lowest price. Macam contohnya lowest few months kat sini. 6 sen je. Maknanya harga sekarang dah naik ke 26 sen. Maknanya dah naik 4 kali ganda. 4 kali ganda. So maknanya market cap dia sebenarnya the lowest. Nanti macam ni nanti macam ni. After this session, sebab kadang-kadang saya lupa, tapi sebab saya dah bagi tahu kelas ni dalam sesi ni, dalam sesi ni saya dah explain the
apa ni, maknanya ni kalau 283 ni kita bahagi 6, bagi 4, maknanya market cap dia sebenarnya 70 juta sahaja. Yang asal ni, maknanya kalau dia selalunya market cap yang bawah 100 ke 200 juta ni, bawah 100 juta ke 200 juta, dia senang digoreng. Okay, dia senang digoreng. Hari ni yalah sebab harga dia dah naik, market cap dia pun naik lah. Okay. So kriteria pertama ialah apabila market cap, okay, counter mana yang mudah goreng? Okay. Yang market cap bawah daripada 100 juta atau lebih kurang lah. Okay. Market cap terendah dalam masa let's say 6 bulan. Okay. Maknanya dalam masa beberapa bulan ni, kalau kita tengok SOX, mana harga asal dia hanya 6 sen saja. Okay. Tapi kadang-kadang bila tengok balik, tapi market cap kat sini nampak tinggi sebab dah naik kan sekarang. Okay. Tak apa. Market cap ni susah nak tengok sebenarnya. Kita boleh guna satu lagi cara, iaitu atau cara mudah ialah kalau saham harga bawah 20 sen dalam masa harga bawah 20 sen dalam masa 6 bulan. Maknanya kalau contoh SOX ni, harga dia berapa dalam masa 6 bulan ni? Maknanya dalam harga rendah dia berapa? 4 sen, 5 sen. Senang digoreng. Okay. So, okay, soalan yang seterusnya. Kalau kata harga dia mudah digoreng ni, boleh patut beli ke? Ataupun patutnya jangan beli? Patut elak beli ke tak? Okay. Jawapan dia. Okey ke kalau nak beli? Okay. Ataupun soalan yang dalam direct dekat dalam ni, dia tanya, dan kalau nak ikut sekali, boleh ke ikut sekali? Ataupun macam mana nak ikut? Okay. Jawapan dia macam ni. Kalau kita nak beli saham macam ni, kalau nak beli, first kali kena betulkan mindset lah. Ramai kadang-kadang beli, lepas tu bila jatuh, dia jadi tak betul. Okay. Kalau nak beli, okay. First kali apa kelebihan dengan kelemahan goreng ni? Okay. Kelebihan dia ialah, waktu naik tu, dia push habis-habisan. Kelemahan apa? Kelemahan yang nak highlight sebesar mungkin lah kalau boleh. Buat color yang paling pekat sekali lah. Kelemahan dia apa? Kalau saham tu digoreng, ramai beli waktu harga puncak alam. Puncak atas sekali. Okay. Sangkut. Lepas tu, tak tahu nak tanya siapa. Kan? Lepas tu sangkut lah. Kan? Ramai beli sangkut. Tapi saham ni memang harga akan pergi ke harga yang paling teruk sekali lah kat dunia. Iaitu mungkin pergi kosong dan sebagainya. Okay, maknanya harga dia pergi ke daripada 60 sen boleh pergi ke 3 sen. Okay. Ramai beli waktu harga puncak sangkut. Jadi kalau nak beli macam mana? Kalau kita nak beli, kita kena sediakan mindset harga ditentukan oleh tukang goreng. Bukan harga itu bukan market. Maknanya apa? Maknanya kita meletakkan nasib kita. Let's say siapa beli SOX, main SOX ni senang nak goreng. Bila kita beli SOX ni, kita meletakkan nasib kita kepada tukang goreng. Jadi kalau katakan tukang goreng kata, tukang goreng dah puas hati. Tukang goreng dah puas hati, dia nak jatuhkan. Jadi kita tak boleh lah cakap, tapi fundamental. Okay? There is no such thing as fundamental dalam counter yang bersifat goreng. Tiada erti fundamental dalam counter sifat goreng. Okay, jangan nak cuba-cubalah tiba-tiba kata fundamental dia bagus ke apa, tu semua tipu lah semata-mata. Ini kena faham. So kalau kita nak beli, kita kena sediakan mindset. Harga, tapi bukan maknanya tukang goreng tak semestinya dia nak turunkan harga. Dia nak boleh naikkan juga. Okay? So mungkin tukang goreng nak tolak SOX ni. So dia boleh tolak ke atas. Okay? Cuma bila jatuh, apa kita nak buat? Bila jatuh, janganlah pergi hold pula. Hold. Sebab apa? Benda dah berlaku sebelum ni. Benda dah berlaku. Okay, ni bukannya benda kali pertama lah. Benda-benda goreng ni apa semua. Okay. Dah berkali-kali jadi benda-benda goreng. Okay. Alright. So dah berkali-kali benda ni berlaku. Alright. Kat sini Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ni dia naik, ramailah yang terkejar-kejar dekat atas ni dia terkejar-kejar. Kejar kat sini, kejar sini. Jadi bila dia terkejar-kejar atas, okay, so bila jatuh, takkanlah kita nak kata, tak apa, dia akan naik balik. Fundamental dia bagus. Tak boleh. Ini maknanya dia dah
dia dah habis. Jadi kalau kita nak beli, kita kena ada plan lah. Itu sajalah. Sebab tu dalam saham, pergilah sebutlah goreng ke, goreng pisang ke, goreng ni ke, goreng ayam ke, apa semua. Tak kisah apa benda yang kita buat sekalipun, last sekali, isu dia berbalik kepada trading plan. Jadi tak penting sangat pun tahu goreng ke, tak goreng ke. Yang penting tahu plan. Apa plan kita kalau SOX? Pasal apa beli kat atas ni? Dia keluar news dia ada venture dengan Alipay kan. Terus terkejar. Pasal apa kan? Lepas tu sangkut. Kan? Siapa yang terkejar news hari tu, apa jadi? Dia dah lost 30% dengan harapan fundamental. Tak boleh. Okay? Dah lah counter ni mudah digoreng. Tak payah cerita lah Alipay ke apa semua. iSaham pun boleh venture dengan Alipay. Tak ada masalah. iSaham kita boleh contact Alipay esok nak buat venture. Tak ada masalah. Kadang-kadang Alipay yang goreng. Tapi tak nak. Ni saya tak nakkan Alipay datangkan saya pula. Tak ada lah. Maksud saya ialah apa benda boleh berlaku. Sama macam glove kan. Saya selalu cakap dululah. iSaham pun boleh buat glove. Bukan dia tak boleh. Kita venture je lah dalam glove. Pergi beli glove kat sana, ni sikit, jual. Ataupun distribute ke apa semua. The key point ialah, benda-benda ni semua digunakan sebagai alat goreng. Okay, so itu soalan yang pertama lah. Jadi, cara untuk kesan counter goreng. Okay. Kita tak boleh kesan selagi dia tak berlaku. Okay, macam ni pun. Tapi yang ni ada sifat goreng lah. Maknanya, kalau boleh beli ke tak? Jawapan dia, kalau kita beli, maknanya kita meletakkan nasib kita bersama dengan tukang goreng. Bukannya kepada keadaan fundamental market. How the market perceive here and there. Bukan. Okay. Dari segi, okay, boleh ke ikut sekali? Boleh. Sebab selalunya, benda dia nak goreng ni, dia goreng, contohlah kita tengok trend penny stock sekarang tengah naik kan. Okay. So, kita boleh lah kata, ini contoh. Ni saya tak suruh beli, ini saya tak ada kata beli ke apa, saya just nak bagi tahu mindset. Kita kata tukang goreng. Okay. Mungkin saya lupa nak explain. Apa matlamat tukang goreng ni? Apa dia punya niat ni kan? Okay, apa niat dia sebenar sebagai tukang goreng? Niat tukang goreng ialah dia nak goreng supaya dia tolak harga bagi nampak cantik supaya apa? Supaya ramai retailer. Matlamat dia nak tipu retailer. Nak tipu semua kita lah yang tengok view kita pada hari ni supaya beli. Okay, maknanya apa? Dia tolak harga, dia tolak antara dia je. Let's say dia tolak 10 juta ke apa ke atas. Lepas tu kita semua nampak, macam nak naik kita pun beli. Kan? So, kena tipu lah. Pasal dia tolak ke atas, lepas tu dia jual. Dia tolak lagi, dia jual. Dia tolak lagi, jual. Lepas tu habis hancur. Harga pergi sepusing balik. Okay? That is the niat dia. Okay. Tapi, kita kena faham juga. Boleh tak kita nak ikut sekali? Dengan mindset tu, kalau siapa nak follow tukang goreng, janganlah beli kat atas. Beli kat bawah. Macam ni kan? Kalau siapa yang beli Inix ni, yang mempunyai sifat goreng yang terang-terang lagi bersuluh ni, tengok harga 6 bulan ni berapa terpaling rendah. 10 sen. Okay? Market cap, tak payah cerita sekarang. Sekarang pun 92 juta. Goreng. Okay? Tapi apa yang kita boleh buat ialah sebab kita kata kita faham harga sekarang ni, let's say dia buat second round, dia mesti nak goreng kau-kau punya. Contoh, idea dia. Kita follow lah, masuklah kat sini. Ni kan harga support. Macam nak determine kat sini? Ini ilmu basic technical saja. Kan kadang-kadang kita cari sangat ilmu-ilmu yang orang kata macam nak detect lah apalah apa semua. Bayangkan sebenarnya ilmu dia sebasic ni je. Okay? Beli. Kan? Bila harga dia berada kat sini, kita beli. Jadi bila naik 30%, sedap lah. Kan? Sedap. Kalau disambung goreng, memang sedap lah. Kan? Sedap lah. Tapi kena faham. Kalau jatuh pun, boleh pergi ke 3-4 sen balik. Tapi at least kita masuk kat sini. Janganlah masuk kat atas. Kan? Kesilapan ramai orang. Pergi masuk unit kat atas ni pasal apa? Kan? Itu benda yang paling bahaya sekali lah nak buat. Okay. So itu ialah soalan yang pertama. So kalau nak ikut sekali, boleh kita masuk dekat paras yang rendah. Guna je strategi apa. Tak ada masalah. Even BTST ke apa semua pun boleh. Okay. Tadi ada yang tanya sikit. Ada yang komen sikit. Itu kan. BTST ni 100% ni maksudnya confirm jadi ke kan? Tadi saya baca dah tak jumpa dah kat komen. Okay. So sebab saya tengah sebut BTST, saya kena bagi explanation sikit lah. Takut ada yang salah faham ke apa semua. Okay. 100% ni accuracy ni ataupun 88% ni bukan maknanya confirm jadi. Maksud dia apa? Selama ni kalau keluar signal ni jadi. Itu maksud dia. Kalau keluar signal Scomnet ni selama ni Scomnet 80% jadi. Ini okey lah kan. Okay. Even yang 100% pun ada setengah tu yang dia baru jadi 3 kali je sebab dia saham baru. Okay. Dan satu lagi, kadang-kadang kita kena faham accuracy ni bukan maknanya esok dia letup. BTST ni kita aim asalkan naik, okey. Satu lagi, berdasarkan position entry. Kalau kita duk kejar harga ke atas, memang tak kenalah dengan accuracy. Oh sorry, minta maaf saya tertunjuk BTST sebab ada yang tanya.
Okey, ada yang tanya halal soalan halal ke beli kaunter goreng kalau syariah? Okey, first kali sama juga saya punya pendapat macam tadi. Tak ada orang tahu sama ada kaunter tu dia goreng atau tak. Maknanya yang kita tahu ialah kaunter tu mudah digoreng atau tak. Jadi kita tak bolehlah nak buat assumption. Jadi macam tadi ada yang kata halal ke kalau kita beli kaunter yang digoreng, kita tak tahu. Jadi tak ada isu lah sebab apa kalau benda tu betul-betul goreng dan cerita lain lah. Okay. Tapi kalau soalan dia ialah ni soalan pertama tadi ada halal ke kalau kita nak beli macam ni. Tak ada orang tahu dia betul-betul goreng tak sebab dalam saham ni kenaikan dan penurunan tu yang sebenar-benarnya lah ialah dari segi fundamental value lah for the future. Okay. So sebab kita tak tahu sama ada dia betul-betul goreng atau tak selagi itu tak berlaku, tak ada isu lah kat situ. Okay. Yang ada soalan yang orang mungkin tanya ialah legal ke tak ataupun halal ke tak sebenarnya goreng. Let's say saya tiba-tiba rasa nak goreng saham, nak tipu orang. Yang tu tak first kali tak legal maknanya kalau kantoi kena tangkap. Maknanya dia orang yang selalu goreng ni memang dah biasa goreng. Dia dah tahu macam mana nak goreng senyap-senyap. Okay. That's why tak boleh detect. Kalau kantoi, bursa dah boleh tangkap dah. Maknanya kalau bursa pun tak boleh tangkap dia orang ni. Okay. Kita apatah lagi nak detect. So that's the point lah. Yang pertama. Jadi, tapi tak legal lah. Maknanya kalau bursa akan tangkap, SC akan tangkap, hukuman dia agak berat juga. Okay, and then yang kedua ialah memang dari segi syariahnya lah menipu lah kan. So menipu tak boleh lah. Okay, so itu soalan pertama. Soalan kedua, apakah reaksi saham sekarang agak bertentangan dengan keadaan yang normal? Kuarter teruk saham naik, kuarter okey saham statik. Okay, saya letak sekali lagi dekat sini. Okay, persoalan dia ialah kuarter report, okay, kuarter report teruk, saham naik. Kuarter report bagus, saham statik. Ini apa dia punya statement tadi. Okay. Dan juga yang dipersetujui lah dalam poll. Okay. Yang pertama, dalam saham, mindset kita kena betul. Kenapa harga saham naik? Kadang-kadang kita tak faham harga saham naik. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak faham benda ni? Ramai orang dalam saham, ni ramai orang dalam saham, dia fikir apa? Dalam saham ni dia macam ada A pergi B. Okay. Okay. Kalau A, naik. Kalau B, naik. Kalau C, turun. Okay. Dalam saham dia bukan macam ni. Ada satu je rahsia dalam saham. Rahsia dalam saham bukan ni. Okay. Rahsia dalam saham ialah future value. Okay. What is the future value? Okay, contoh. Adakah QR ni future ataupun past? Okay. QR, adakah future ataupun past? Okay. Cakap Mak Saleh pula. Adakah benda akan adakah future atau masa depan atau dah lepas soalan. Okay. Jawapan dia ialah QR ialah benda dah lepas tak efek future. Okay. Kalau goreng biasa akan bagi alert. Alright. Kalau QR, kalau QR dia masa depan ke lepas? Kalau dah lepas, maknanya tak ada kaitan dengan saham. Tak ada kaitan. Sebab tu, QR naik ke, QR turun ke, tak ada kaitan dengan harga esok. Okay. Tapi orang kata, tapi saya nampak kadang-kadang pagi tu naik, kadang-kadang pagi. Itu kita panggil sebagai lagging effect. Maknanya, tapi saya pernah nampak. Yalah, kita pernah nampak lah lagging effect. Apa maksud lagging effect? Okay. Lagging effect, contoh QR bagus. Kenapa ni yang selalu jadi? QR bagus ataupun news bagus. Maknanya benda tu berita baik. Tapi kenapa naik sikit? Kenapa? Contoh pagi esok naik sikit, naik banyak. Lepas tu turun balik. Ini pun kita pening. Apa sahaja jadi? Contoh. Tak payah nak cerita jauh sangat lah. Kita dah buka SOX sekarang. SOX. Pasal apa? Bila dia announce je, XOX ni ada deal dengan Alipay. Kenapa? Ni semalam kat sini. Lepas tu harga dia naik sampai sini. Naik dia pagi tu buka sini. Jadi tengok naik banyak lah. And then pasal apa? Jatuh lepas tu 2 hari. Alipay kot. Pasal apa? Alipay tu benda akan datang ke benda lepas? Kan? Alipay. Tak kat sini. Okay. Alipay. News bagus. Masa depan atau dah lepas?
Dah lepas juga. Sebab apa? Benda dah keluar. Harga dia orang dah faham. Harga dah masuk dalam news. Okay? Benda yang akan datang ialah satu je benda yang akan datang. Benda yang akan datang ialah satu, orang kata, komponen. Okey, macam ni. News tu dah lepas lah. Tapi kalau projek tu membawa benefit yang sangat besar, yang kalau dikira value dia, sebab macam ni. Kadang-kadang, memang kita katalah, oh, news yang keluar ni adakah bagus ke tak? Projek ni bagus lah pada masa depan. Okey. Ya. Projek bagus untuk masa depan. Ataupun venture bagus untuk masa depan. Tetapi, harga saham dah naik dah. Sebelum ni. Yang memberi pandangan pada masa akan datang. Maknanya, harga dah reflect dalam bahasa mudah. Harga saham dah naik, reflect news akan datang. Jadi benda yang kita kena faham ialah benda-benda news QR tak penting. Yang penting apa? Apa yang kita expect pada syarikat tu masa akan datang. XOX ni boleh jadi apa? Soalan ni senang je. XOX ni boleh jadi Celcom ke tak? XOX ni dia punya project fiberization dia ke apa semua, kabel ke apa semua, boleh tak pergi jauh lagi pada masa akan datang? Bukannya venture-venture news yang berlaku tu, yang tu bergerak harga saham. Harga saham tak ikut pun tu. Dan banyak, kalau kita kaji betul-betul, dia tak ikut. Sama juga, ada kata QR bagus, kenapa harga jatuh? Sebab bila QR tu bagus dan harga saham pun dah naik. Jadi apa lagi nak fokus apa lagi? Jadi tak perlu fokus macam ni. Dan selalunya dalam saham, kalau macam ni, tak ada dalam saham. Kalau fundamental kita tengok 10 tahun lagi, XOX ni boleh jadi apa? Kalau kita kabur, tak nampak 10 tahun lagi, maknanya saham tu tak bagus. Kalau dari segi teknikal pula, tak payah fikir dah benda-benda macam ni. Sebab technical analysis believe that everything dah include dalam harga. Maknanya, harga naik ke turun ni dah include dah future, benda-benda future. Jadi kita tak perlu fikir dah apa yang berlaku. Kalau jatuh, maknanya tak bagus. Kalau naik, maknanya boleh continue dan fokus kepada strategi. Itu sahaja. Jadi, apakah realiti saham sekarang agak bertentangan? Tak ada. Dulu, ini bukan sekarang. Kalau siapa yang ada dalam saham 4 bulan lepas, 10 bulan lepas, 2 tahun lepas, sama je. Tak pernah berubah. Bila QR bagus, tak cukup bagus, harga terjun. Bagus pun boleh terjun. Okay, kadang-kadang bagus tapi tak cukup bagus. Okay. Kalau bagus sangat sekalipun, dia bukannya naik setiap masa, tak. Dia naik sehari, lepas tu dah. Okay. Sama juga kalau news yang tak bagus, kadang-kadang naik juga. Bukannya sebab benda tu tak bagus, sebab saham ni is about future value. It's not about current value. Kalau kita tak boleh nak grasp benda ni, that's why fokus saja kepada technical analysis. Technical analysis is very powerful sebab dia boleh memudahkan semua orang. It's a language for all. Okay. So, itu saja soalan yang kedua. Alamak, kita ada 3 minit saja lagi. Bolehkah katakan abaikan saja apa-apa news dan fokus kepada chart? Ya. Betul. Tepat sekali. Fokus sahaja pada chart. Kalau nak fokus fundamental, bukan fokus kepada news semasa. Tapi fokus pada value akan datang. Contohnya, XOX dengan Alipay, berapa nilai yang agak-agak kita boleh kata benefit yang XOX dapat? Tak dapat nak kira. Tak payah fikirlah kalau macam tu. Alright. Tak payah fikir pasal counter tu. Okay. Counter goreng dengan Umar sama ke? Umar ialah bursa keluarkan lah. Lebih kurang sama. Okay, lebih kurang sama dari segi apa yang Umar ialah hasil. Kalau bursa rasa pelik, bursa akan keluarkan Umar. Itu saja. Tak ada apa sangatlah yang perlu difikirkan. Apa tips pemilihan counter untuk intraday trading? Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh join iSaham TA Advance. Okay. iSaham TA Advance. iSaham TA Advance alhamdulillah telah berakhir tirai batch kedua pada hari ini. Okay, pada hari ini pagi tadi kita dah selesai sesi ke-17. Okay, yang mana ini sesi ke-17 ni adalah sesi revision. Maknanya kita dah habis 17 sesi utama dan 17 sesi revision. Bermakna kita dah habis 34 sesi TA Advance. Kalau tuan-tuan nak belajar soalan yang nombor 3, tips intraday ni, dia ada dalam sesi 3 dan 4. Yang ni, 21 Jun. Dan kita akan buka batch 3. InsyaAllah buka je cuti ni, kita akan announce batch ketiga, 34 sesi lagi. Okay. Kita tengah try untuk ni lagi. Dari segi TA Advance ni, mungkin kita nak try buat 2-in-1 lepas ni. Maknanya kita nak try buat plus physical pula. So, kita akan proseskan lagi macam mana sesi kita akan datang. Tapi untuk batch ketiga, maknanya apa ni? Kalau nak belajar intraday, boleh belajar kat sini. Okay. Dan dia punya pathway dia,
Okay, saya tunjuk secara pantas lah. Secara pantas, dia punya pathway ialah seperti berikut. Okay, seperti berikut. Okay, so webinar asas iSaham ialah percuma. Ada tak yang tanya hari ni? Tak ada yang tanya. Okay, kalau sesiapa yang beginner dekat sini, dia first time datang, sila join webinar asas iSaham kerana webinar asas iSaham ialah percuma, ditaja penuh oleh Bursa Malaysia Bursa Malaysia Islamik. Okay, Bursa Malaysia Islamik Department lah. Okay, cara dia, kalau katakan apa-apa yang saya bagi tahu hari ni, pergi je dekat bawah ni ada services, pergi ke seminar. Untuk yang asas, sila join seminar asas ni. Okay, asas ni dia ada kat bawah ni. Okay, ni tarikh saya tak tukar lagi. Dekat bawah-bawah ni ada webinar asas. Daftar 10.30 pagi hingga 4 petang. Okay, tekan kat sini. Sesi seterusnya ialah Sabtu depan. Join, percuma. Okay, percuma. Sesi ni kalau saya nak bagi dia punya bukti dia, nak bagi dia punya preview dia, sesi kita percuma mungkin dah tak lama. Mungkin saya rasa dalam 3-4 sesi lagi kita boleh tampung. Sebab Bursa Malaysia dia ada bagi tahu beberapa sesi yang ditanggung. Okay. Jadi ambil peluang ni lah, peluang-peluang akhir ni. Okay. So lepas asas, dia ada path ke fundamental, technical atau IPO. Sebab IPO ni totally berbeza. Okay, boleh belajar IPO. Yang saya bagi tahu tadi, intraday dalam technical advance. Kalau siapa yang tak pernah ada tahu-tahu nak intraday, wajib tahu technical level 1, iaitu tahu macam identify support resistance secara mendalam. Okay. TA level 1, advance. Okay. Yang ni kalau siapa yang dah belajar apa semua, banyak macam-macam benda dia dah belajar, bolehlah join tutorial screening untuk kita nak fahamkan, matchingkan screener dengan apa yang kita dah belajar. Fundamental pula level 1 kita nak belajar ratio-ratio penting, dan kemudiannya advance ataupun kita panggil e-learning ialah nak belajar sektor-sektor dalam saham. Bukan sektor, nak belajar semua benda lah dalam orang kata saham lah. Maknanya contoh-contoh apa yang kita dah belajar dalam e-learning. Okay. Yang last kali kita belajar pasal vaksin, how to value vaccine company. Okay. Ini dah masukkan vaccine company. Yang lain banyak saya tak masukkan lagi dalam ni. Vaccine company. Yang kita dah buat 4 episod semiconductor. Belajar GradTech, Franken, ni UWC, apa kata FP Group. Bagus ke tak? Okay. And then kita dah belajar juga emas, sektor emas. Warren Buffett punya sektor pun kita dah belajar. Semua yang the story of fundamental, macam ini sesi story night lah. Okay. Semua ada dalam e-learning. Okay. So kalau siapa yang nak join, cara dia mudah saja. Okay. Pergi sahaja ke bawah sekali ni, ada seminar. Seminar ni, tekan sahaja dekat seminar ni, daftar. Okay, daftar sekarang ni. Daftar sekarang. Ini yang berbayar lah, webinar free, webinar asas. Yang lain, technical level 1, technical advance. Walaupun tarikh dah lepas, tekan je. Sebab apa? Sebab semua sesi ni ada recording. Kecuali webinar asas. Percuma takkanlah nak letak recording kot. Percuma kita tak letak recording. Selain daripada semua ada recording. Jadi harga dia, kalau ambil satu-satu, ni harga dia. RM69 ni, 10.30 hingga 4 petang tau. RM69 ni selalu orang jual lebih daripada RM690. Lebih RM1,000 lah selalunya. Sehari kelas standard, kalau sekarang ni, rate sekarang ialah lebih kurang RM1,000 kat luar. Okay, ada yang RM4,000, RM3,000, macam-macam lah. Okay. Yang ni ialah RM69 saja. Lebih kurang almost sehari. Kalau ambil semua sekali pun tak lebih lagi harga daripada sehari belajar dekat tempat lain. Sebab apa? VC kita dekat iSaham lah sebenarnya. VC kita dekat iSaham ialah kita nak help people invest better. Kita nak bantu semua orang boleh melabur dengan lebih baik. Kita bagi software percuma. Premium percuma. Kita bagi ilmu pun percuma. Sorry, ilmu percuma, terlepas cakap pula. Ilmu pun kita bagi pada harga yang paling murah. Kalau nak ambil semua lah, ambil semua, memang yang paling murah. Siapa yang berminat senang je, pergi ke bawah sekali. Okay. Dekat ruangan seminar ni ada. Ada dia punya info. Okey. Seterusnya, okey, sambung tadi. Macam mana boleh? Intraday. So intraday boleh pergi ke seminar. Okey. Kalau minggu depan, ni soalan seterusnya. Okey. Saya tengok ruang komen, takut ada terlepas. Okey. Ada seorang yang tanya, kalau ambil satu-satu, lepas tu nak upgrade ke package. Okey, cara dia kena bayar 599 juga. Tapi amount yang dia dah bayar sebelum ni, kita akan convert ke dalam bentuk point. Yang mana tuan-tuan, kalau dalam point ni boleh redeem coaching, boleh redeem t-shirt pun, dan macam-macam lagi. Nanti kita boleh, yang tu discuss kemudian. Itu tak untuk saya boleh discuss juga dengan tim support iSaham. Okey. Kalau minggu depan PRU,
perlu exit atau hold. Especially counter FA teruk. Okay. Macam ni First kali, kalau PRU, kalau first kali kalau PRU Malaysia, pertama PRU Malaysia. PRU Malaysia kita dah pernah nampak dah, dua-dua dah menang dah. BN dah menang, PH dah menang, PN dah menang, apa lagi nak kan? Semua dah menang. Dan kita tengok harga saham dekat Malaysia ni sebenarnya sama je. Sebab apa? Siapa memerintah pun setakat ni lebih kurang sama dari perspektif apa? Ekonomi. Okay? Sama saja. Okay. Jadi, jawapan dia ialah tak perlu fikir sangat. Okay? Tapi, tolong exit ataupun dia bukan exit lah. In a way, tolong berhati-hati, berjaga-jaga kalau counter tu related dengan parti politik. Okay? Parti politik. Contohnya, yang paling teruk kena sekali last time ialah MyEG. Jadi sebelum election jangan pegang MyEG lah. Saya pun tak tahu, bukan tak tahu. Kita ada kaji semua politik-politik ni kita ada satu dokumen. Okay? Kalau dekat PRU nanti mungkin kita akan buat, buat benda ni sebagai silibus juga kot. Cuma kita kaji-kaji MyEG ni sebenarnya dia tak nampak direct sangat lah. Cuma dia memang efek lepas election ni dia macam counter lain relax je. Dia punya terjunan tu lain macam kat sini kat sini. Kan selalu sekarang ni maknanya dia limit down 2 kali sampai freeze. Okay? Lain macam lain macam dia punya turun so kalau counter tu ada kaitan dengan parti politik, elakkan. Ada banyak lagi. Even ada saham Opcom ni dia punya shareholder paling besar, tak nak tengok kat bawah ni ada Datuk Seri Mukhris Mahathir So elakkan. Kalau kat sini apa jadi ialah kalau dia menang election. Okay, kita punya election bila last time kat sini kan. Tengok. Kalau menang election, dia macam tak betul-betul lah. Okay, dia tak betul-betul. Kat sini tengok. Terus terbang. Itu pun sekejap je lah. Okay. Tapi kalau katakan dia sekarang ni, dia dah slow balik lah. Kalau kita rasa betul lah parti apa sekarang ni, saya tak ingat nama ni. Pejuang. Okay, parti Pejuang. Okay. Boleh menang. Kalau nak beli lah. Tapi very risky. Jadi untuk setengah orang, dia exit je lah. Sebab tak berani. Ada setengah orang dia ambil risiko sikit, dia letaklah dalam beberapa ratus. Pasal kalau naik ke apa dia boleh untung apa besar. Tapi sama kalau jatuh memang sakit. Jadi jawapan dia ialah kalau PRU setakat ni tak perlu risau sangat. Okay? Hanya perlu risau kalau counter related politik. Nanti insyaAllah saya akan tambah sektor political related company ataupun kita akan buat sesi nanti mungkin pada masa akan datang kita bincang lagi. Okay? Bila dah betul-betul PRU. Yang lain tak ada isu. Yang ada isu setakat ni ialah kalau parti tu ialah macam US punya election mungkin efek. Okay, US punya election setakat ni waktu Donald Trump menang, okay, dia punya market tu punya swing tu sangat teruk lah. Okay, sangat berlainan daripada biasa. Okay. Tapi apa yang saya boleh kata, setakat ni Demokrat atau Republican dekat US menang pun sebenarnya at the end effect lah lebih kurang sama. Contohnya counter Apple dia still jual iPhone sampai sekarang tak kira lah mana-mana parti memerintah. So untuk saya kalau siapa yang nak ambil peluang ada satu cara, maknanya dia keluar daripada market dulu. Kalau saham tu dia jatuh banyak ke apa dia sahut. Itu satu cara. Tapi kalau Malaysia tak payah fikirlah tak ada efek lah tak ada efek sangat. Tapi adakah perlu exit? Adakah perlu exit? Political counter try untuk exit. Okey. Apa pandangan tentang pasaran saham sekarang? Ada potensi untuk crash ke? Okey, macam ni. Okey. Banyak kali dah komen, jadi saya minta untuk tengok video-video lepas. Tapi kalau nak tanya yang semasa latest, dia macam ni. Ramai yang cakap pasal crash ke apa, okey. Jangan dirisaukan sangat selagi technically dia masih okey. If we are truly economists yang memang work very hard on it, then mungkin kita boleh buat analisis yang orang kata mendalam. Tapi kadang-kadang ada setengah ekonomis sekalipun dia predict waktu harga naik ni akan crash tau. Kat sini lagi dah predict kata dia akan crash. Tak crash juga. Okay. So the key point ialah benda ni memerlukan detail yang sangat dalam dan belum tentu betul. Just follow the technical. What the technical is saying? Okay, the technical is saying the price go up, the price go down is uptrend, up, trend, up. Okay, yang ni dia terlebih sikit lah. Yang semalam ni saya tak cerita. Pagi tadi advance kita bincang sikit. Ini ialah sebab semalam kita ada rebalancing MSCI rebalancing. Dia jadi sehari macam ni. Unless kalau dalam 2-3 hari pun jatuh, that one is a red flag lah. Untuk saya, selagi dia kekal pada harga ni, pada minggu depan ni, Selasa ni, dia kekal atas harga ni, the market is still okay.
Even kalau the market still drop around this area, okay lah, still boleh kata boleh terima. Tapi kalau dia jatuh bawah 1,500 ni, that one is ni. Jangan fikir sangat nak apa forecast crash ke apa semua, because all the people yang dah buat publicly statement, dah publickan statement ni akan crash dan banyak dah salah. Kita boleh tampal nama kalau nak. The key point ialah it's not important to predict crash atau tak. Sebab apa? Kalau crash bila kita jual? Kita bukan jual kat bawah, betul tak? Kalau crash kita jual kat sini. Kalau kita jual ni maknanya apa? Tak perlu tahu crash ke tak pun kita jual, sebab apa? Because of the technical signal. Okay? Focus on the strategy. Saya suka analogi, saya terbagi je analogi pagi tadi. Saham ni is a strategy punya ni. Okay, contoh dalam tim bola sekarang ni. Kita macam pertandingan. Okay, contoh main bola. Orang kata, confirm Barcelona menang, contoh. Tak ada garanti. Okay? Dia boleh jadi seteruk-teruk. Ada company macam Liverpool boleh menang. Contohnya, Liverpool boleh menang. It is all about, maknanya dalam saham ni, kita nak tahu apa naik esok. Tak penting. Sebab kita tak tahu sama ada Liverpool ataupun Manchester United menang esok. Atau Manchester City. Kita tak tahu. Ataupun Arsenal. Tak tahu apa yang menang esok. Kita tahu Arsenal ni bagus ke, Lionel Messi ke, kita tahu. Tapi tak semestinya dia perform esok. Sama macam saham. Kita tak tahu siapa yang akan perform esok. Okay? They are all good companies. The market is good and so on. But kita hanya fokus kepada strategi. Okay, macam mana kalau Liverpool kalah? Itu yang perlu tahu. Okay. So sama dengan dalam saham. Kalau katakan dia jatuh, nak buat apa? Kalau dia naik, nak buat apa? Kalau kita jadi coach Liverpool sekarang ni kalah apa? Kita kena susun baliklah strategi. Oh, tak boleh lah cara ni. Combination ni tak sesuai. Fokus kepada whatever yang kita boleh control. Ada yang nak iklan sikit. Bukan iklan. Malam ni ada match TFC lawan Sabah. Kita mungkin boleh fokus. Maknanya, sebagus-bagus mana pun tim tu, belum tentu dia menang esok. Itu point saya. Sama kat dalam saham. Strategi is more important. Ramai orang tak susun strategi. Dia lebih nak fokus. Macam contohlah dalam bola, kita lebih nak fokus Liverpool esok menang. Menang ke kalah. Sampai bila pun tak ada orang tahu esok menang kalah. Fokus pada apa? Okay. What is the biggest probability? Okay, Liverpool team dia macam ni. Strategi dia macam ni. Focus on the strategy. Saham is a strategy game. It's not a teka-teka game. Okay. Focus on which is more important. Okay. Potensi untuk crash. Semua benda ada potensi nak crash. Okay. Boleh komen mengenai Qantas, KTB, Gas, IQ Group. Okay. Adakah sekadar digoreng atau apa? Focus on strategi. Sekali lagi saya sebut, dah bincang tadi. Goreng ke tak is not really an important issue. Yang penting ialah what we should do. Kalau kita faham benda tu mudah digoreng, then take the control. Take the control level. Okay, bagaimana nak mengenali market leader untuk setiap sektor? Ini dah bincang dalam sesi yang sebelum ni. Saya bagi the short answer. The short answer ialah pergi ke sektor, list all sectors. Kalau nak tahu apa, leader dalam apa? Software. Leader dalam apa? Leader dalam semiconductor. Leader dalam glove. Okay, senang je. Pergi ke tekan semiconductor tu. Okay, first kali pergi ke sektor, list all sectors. Okay, tekan semiconductor. Mana tadi? Kita nak tengok semiconductor. Okay, first kali kita kena faham leader ni ada banyak maksud. Macam contohnya orang kata leader contohnya leader dalam company ialah CEO dia contohnya. Okay, itu leader. Tapi leader dalam bahasa lain, siapa penggerak sebenar company tu? Siapa yang paling perform? Orang panggil leader juga. So ada banyak maksud. Kalau leader tu, siapa abang dia? Maknanya siapa? Sebab bahasa buku lain-lain sebab tu saya kata, kalau belajar dekat kelas ni, kata leader, cari leader. Kita pun cakap. Sebab tu soalan ni saya dah terima berpuluh kali. Orang tanya, macam mana dah detect leader? Saya kata, dari mana you dapat term-term ni? Kalau term tu senang nak faham, mesti dah di-explain. Okay. So contohnya leader tu dimaksud abang dia. Abang dia yang paling besar lah, market cap paling besar. Ramai orang refer leader kepada abang dia. Ada yang refer leader kepada yang perform. Maknanya ada setengah company dalam semiconductor tak perform. Setengah perform. Jadi macam mana nak tengok? Kita tengok chart dia. Ataupun kita tengok kat sini. Dia punya price change. Yang ni yang tengah perform sekarang. Mana yang tak perform? Kita boleh tengok. Okay. Ada yang ketiga ialah dia kata ialah dari segi quality. Quality tengok total score ni boleh susun kat saham ni kan, semua benda boleh buat kat saham ni. Total score, nak tengok market cap, okay, nak tengok apa kata ni score paling perform, ni abang dia siapa yang paling leader dari segi yang paling tua,
leader dari segi paling quality, leader dari segi perform, semua ada kat Aizaham. Tinggal nak define je. Sebab saya sendiri tak pernah cakap pun leader ke apa semua. Saya cakap belilah kaunter bagus. Kan? Tak suruh beli abang ke, tak suruh beli yang mana naik sekarang ke. Kita beli yang bagus. Kan? Kita nak buat duit. Bukan nak cari siapa, memang abang ni. Kan? Okey, itulah dia. Sedikit sebanyak. Okey, kita pun dah masa mencemburui kita. Untuk newbie, boleh masuk counter intraday atau BTST soalan last. Habis dah kot. Okey, dia tanya untuk newbie boleh ke nak BTST ke apa semua. Okey, macam ni. Soalan dia bukan newbie ke tak. First kali. Nanti kalau saya tekan ni ada yang kata, kenapa saya tekan tak keluar BTST ni? Okey, pasal apa bila saya tekan, saya tekan boleh. Tapi bila cuba tekan sendiri, dia tak keluar. Contoh, ni kan. Bila tekan sendiri, dia keluar macam ni. Biasa saya punya tak keluar. Kalau siapa yang nak, dia ada setengah screener dekat Aizaham ni, dia premium. Setengah bukan premium. Setengah premium. Yang premium ni, kalau tuan-tuan perempuan nak dapatkan akses, tuan-tuan boleh pergi ke Aizaham premium. Semua dekat servis ni. Dan premium. So ada beberapa cara, kalau nak cepat, kalau nak ni, boleh bayar. Tapi kalau tuan-tuan nak free, sebab itu matlamat kita kat Aizaham, kita nak bagi percuma je sebenarnya. Cuma kita ada komitmen sikit lah. Buka akaun CDS dengan kita, trade dengan kita. Sebab apa? Trade dengan mana-mana tempat pun, bayar sama je, RM8 juga. Okay? Tapi kalau trade dengan kita, boleh dapat premium secara percuma. Jadi lepas login ni, kalau login, okay, dia akan appear lah screener tu. BTST ni dia appear. Okay, soalan dia, BTST ni adalah strategi short term. So soalan dia, sesuai ke untuk saya beginner? Okay, soalan pertama, beginner dengan tak ke, that is different. Soalan yang saya nak tanya ialah, kalau strategi short term, you faham tak? Kalau short term, beli hari ni, jual esok tu maknanya esok boleh jadi untung atau rugi. Okay, so first kali faham ke tak? Ada yang kata tak, nak untung juga. Tak sesuai lah untuk dia. Okay, faham. Soalan kedua, kalau counter tu jatuh esok, boleh tak saya jual? Maknanya saya bersedia tak nak jual kalau rugi? Kalau saya bersedia, dan boleh beli. Tak ada masalah. Kalau tak bersedia lagi, maknanya untuk newbie, paper trade dulu. Paper trade dulu, maknanya cuba dulu. Cuba atas kertas dulu. Okay, contohnya ni list hari ni kan, Scomnet. Cuba. Olok-olok lah. Saya beli Scomnet ni pada harga sekian. Okay. 190. Jadi ke tak? Okay. Itu je saja kita buat. Okay. Saya daftar untuk full kelas ni. Saya boleh dapat Aizaham Premium. Okay. Satu lagi, premium dengan kelas ialah dua benda berbeza. Okay. Kalau tengok dekat bawah ni, dua benda berbeza. Okay. Seminar, premium. Okay. Dua benda berbeza. Kalau premium ialah screener. Kalau seminar ialah kelas. Premium ni boleh dapat screener percuma dengan dapat support group. So dapat support group, premium. Kelas ialah kelas. Premium percuma kalau buka account dan trade percuma. Kelas kena bayar lah. Kan? Kelas ni benda yang berbeza. Macam yang saya bagi tahu tadi. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Apa lagi saya terlepas? Okey. Terlepas. Sekejap. Saya check ruangan komen. Okey. Ada yang kata tak daftar package seminar tapi tak dapat apa. Dia memang kalau daftar package seminar tak dapat premium. Kalau dapat package seminar, dapat seminar. Kalau daftar premium, dapat premium. Premium percuma. Kan? Kelas tidak percuma. Okey. Itu saya rasa dah ni. Untuk kekalkan premium, dia ada term condition, boleh baca dekat sini. Okey. Dekat sini ada term syarat. Sekali sahaja setiap 2 bulan. Allah, sekali je setiap 2 bulan. Kalau saya tekan 1 unit pun lepas. Tak ada masalah. Okey. Last but not least, dalam slide ni saya jangan bagi tahu ni. Okey, kalau siapa yang dah selalu dengan sesi kita, tak apa, tak ada isu. Yang baru saya just nak minta sedikit sebanyak nak bagi tahu pasal kita punya Aizaham. 2 slide saja. Yang pertama ialah untuk segala urusan, sila contact tim yang berkait rapat lah. Macam contohnya, okay, macam ni, saya akan share slide ni sekejap. Saya share slide ni sekejap. Okay. Sila contact tim yang berkaitan. Macam contohnya kalau katakan nak contact berkaitan dengan akaun CDS, contact tim CDS. Kelas, contact kelas. Umum, contact umum. Tapi yang ni tak apa. Yang ni kalau contact mana-mana pun kita akan redirect. Dan tim Aizaham selalunya akan reply dalam masa 18 jam ke 24 jam. Ini tuan-tuan puan-puan kena faham.
because kita mendapat orang kata demand yang sangat tinggi pada masa ini. Okay, dan kita sentiasa tambah kita punya team untuk bantu semua untuk dapat respon yang lebih pantas. Jangan juga spam banyak kali sebab takut queue masuk ke belakang balik. Dan bagi memberi servis yang respon lebih baik, iSaham Support kita tak terima sebarang call sebab kalau anda call iSaham Support, dia akan ambil masa yang sangat banyak untuk jawab call anda saja. Kita punya plan masa akan datang sebab ada orang prefer call, ialah dia kena schedule untuk dapatkan call. So mungkin dia schedule hari ni dapat call esok. Okay? Sebab kalau tak dia akan ganggu flow. Dan untuk soalan berkaitan saham, kita ada group support yang akan bantu anda semua. Satu lagi ni last kali. Okay. Perkara penting bila akaun CDS dah siap. Okay. Bila akaun CDS dah siap, bila nak deposit tu hanya boleh guna akaun sendiri. Tak perlu guna akaun wife ke, akaun husband ke. Guna akaun yang nama dia sendiri. Kalau tak, dia akan ambil masa yang lama. Sebab ni kesilapan besar. Ramai orang dia main transfer je daripada akaun anak lah, daripada akaun kawan, daripada akaun company, akaun sendiri saja. Saya bagi tahu terus kat sini. Okey. Kalau ada kata dia premium tapi tak tahu support group wujud, sila hubungi tim iSaham Support sebab kadang-kadang boleh jadi terlepas. Dan kadang-kadang Telegram ni dia buat hal juga kadang-kadang. Dia ban kita dalam masa beberapa jam tak boleh nak masuk kat orang. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab kita add ramai sangat dalam grup. Kadang-kadang Telegram kata ni spam ke apa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat merdeka kepada semua. Merdeka. Merdeka keuangan kepada anda semua. InsyaAllah saya doakan kita semua berjaya dalam pelaburan saham. Assalamualaikum.